Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, saudara-saudara, hadirin hadirat yang saya kasih dan saya muliakan semua, alhamdulillah, tentu sekali di permulaan ini kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita semua, saya dan tuan-tuan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah, diberikan kekuatan dan kemudahan, sehingga sama-sama kita dapat menyempurnakan maghrib pada petang ini berjemaah. Dan sementara masuknya isyak pada jam 7.40, kita mengisinya dengan pengisian ilmu. Mudah-mudahan ianya seperti mana yang kita doa pagi-pagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat ni maksudnya ilmu itu benar, betul, tepat daripada Allah dan Rasulnya. Ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dapat meluruskan kefahaman kita akan sesuatu yang benar, bukan benda-benda palsu. Kita juga mohon supaya memperoleh rezeki yang baik, dan kita mohon pada Allah pagi-pagi supaya amalan kita juga diterima. Dan sementara masuk isyak, kita sambung lagi pengajian kita, iaitu dari buku semakkan semula kisah-kisah para nabi, kisah para sahabat dan orang-orang salih. Kisah para nabi kita dah dahului, kisah sahabat pun sudah. Sekarang kita masuk kisah orang-orang salih, iaitu di muka surat 267 kalau tuan-tuan memiliki buku ini. Kisah seorang wanita dengan Kadi Shuraih. Walaupun ni kisah seorang wanita, tuan, tetapi sebenarnya kisah ni konon-kononnya menghighlightkan, nak memberitahu bahawa tulang rusuk, konon-kononnya tulang rusuk lelaki kurang satu berbanding dengan yang perempuan. Atau kononnya berdasarkan kisah inilah perempuan tu dicipta dari tulang rusuk, kan? Benarnya tak betul pun. Ini kita baca dululah kisah ni, tuan. Muhammad bin Khalaf bergelar Al-Waqi' berkata dalam kitabnya, dalam bukunya Akhbar Al-Qudah, dalam buku tu dia tulis, Ali bin Abdullah bin Muawiyah menceritakan kepada kami, katanya ayah saya, ayah kepada Ali bin Ali inilah, ayah ni Abdullah, menceritakan daripada bapanya Muawiyah, yang ni datuk kepada Ali ni, daripada Maisarah, daripada Shuraih, katanya ada seorang perempuan datang mengadu kepada Qadi Shuraih. Memang ulama besar ni Qadi Shuraih ni. Perempuan tu berkata, wahai Tuan Qadi, saya datang kepada Tuan kerana nak mengadu satu hal. Qadi Shuraih pun berkata, apa yang nak kau adukan? Kau nak mengadu tentang apa? Jawab perempuan itu, saya ingin mengadu kepada Tuan secara seorang diri, face to face lah, secara bersemuka, tak boleh orang lain. Lalu Qadi Shuraih ni, Qadi ni pun mengosongkan majlisnya daripada orang lain diminta keluar, tinggal dia dua orang saja dengan perempuan ni. Dan dia pun berkatalah kepada perempuan tersebut, tinggal dua orang face to face, beritahulah, kata Qadi Shuraih, kau beritahu pada aku apa yang nak kau adukan. Lalu perempuan ni pun berkata, saya ni seorang perempuan yang ada dua alat kelamin. Macam unsa lah ni, unsa kan, iaitu alat lelaki pun ada, alat perempuan pun ada, dua alat kemaluan ada. Kata Qadi Shuraih, kisah seumpama ini pernah diadu kepada Amirul Mukminin, dan beliau telah menghukum mengikut alat kelamin yang keluar air kencing, yang itu dominan lah. Kalau yang keluar air kencing tu alat lelaki, lelaki lah. Kalau yang keluar kencing tu perempuan, alat perempuan, kau perempuan lah, macam itulah.
Okay? Itu yang diputuskan oleh Amirul Mukminin, kata Shuraih kepada perempuan ni. Perempuan tu berkata, tetapi air kencing saya keluar daripada kedua-duanya sekali. Pula dah, yang alat lelakinya pun keluar kencing, alat perempuannya pun keluar kencing. Kata Qadhi Shuraih, kalau begitu hendaklah dilihat mana satu yang lebih dahulu keluar kencing. Kalau gitu tengok mana dulu keluar. Kalau yang dulu keluar alat lelaki, lelaki lah. Kau ni berat lelaki, kau lelaki lah. Kalau yang dulu keluar tu alat perempuan, kau dikira perempuan lah. Jawab perempuan itu, air kencing keluar daripada kedua-dua dalam alat kelamin aku ni secara serentak keluar. Sudah pula dah. Berhenti pun serentak. Keluar serentak, berhenti pun serentak daripada dua-dua alat yang dimiliki oleh perempuan tadi ni. Ujar Qadhi Shuraih, saudari telah membawa kepada saya satu kes yang sangat pelik. Ni pelik betul kes ni. Kata perempuan itu, bahkan saya ingin memberitahu tuan kes yang lebih pelik daripada ini. Wah, ada lagi. Yang tu tak pelik, ada lagi pelik pada ni, kata perempuan ni. Sepupu saya berkahwin dengan saya. Maknanya sepupu lelaki dia kahwin dengan dia. Dan memberikan khadam kepada saya. Lalu khadam ni menyetubuhinya. Pula dah. Kan? Khadam ni menyetubuhinya, bersetubuh dengannya. Sebenarnya saya datang menemui tuan kerana hasil perhubungan dengan khadam ni melahirkan seorang anak, supaya tuan memisahkan saya dengan suami saya gara-gara dia sudah dapat anak. Hasil hubungannya dengan khadam, skandal dia dengan khadam ni dapat anak. Jadi dia datang jumpa Qadhi Shuraih supaya Qadhi Shuraih dapat memutuskan hubungan dia dengan suami dia ni. Qadhi Shuraih bangun dari majlis tersebut dan menemui Ali. Jadi, tapi cerita ni tak betul ni tuan, macam betul, tapi tak betul ni. Beliau menceritakan kepada Ali tentang peristiwa yang dihadapinya tadi ni. Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali mengatakan bahawa bawakan perempuan itu kepada saya. Setelah perempuan tadi ni dibawa masuk menghadap Sayyidina Ali, lalu Ali bertanya, adakah benar apa yang diperkatakan oleh Tuan Qadhi Shuraih kepada aku ni? Jawab perempuan itu, benar, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuan Qadhi. Benar, dia kata. Lalu Ali pun memanggil suami kepada perempuan ni dan berkata kepadanya, adakah ini isteri anda dan sepupu anda? Perempuan ni isteri kau ke dan sepupu kau juga ke? Lelaki jawab, lelaki iaitu suami dijawab, ya. Katanya, adakah anda tahu perkara tersebut? Maknanya dia telah mengadakan hubungan dengan khadam dan melahirkan anak. Jawab lelaki ni, ya. Katanya, saya memberikan kepadanya khadam dan beliau telah menyetubuhi khadam tersebut sehingga melahirkan anak untuknya. Kemudian anda pula menyetubuhi, awak pun menyetubuhinya juga, kata Qadhi. Jawab suaminya, ya. Anda lebih baik daripada seorang yang mengkasih singa. Mengkasih ini artinya mengkembiri singa. Sehingga singa itu tak dapat mengawan atau tak dapat beranak lagi. Kalau jantan tak ada alat lah. Awak ni lebih baik daripada orang yang mengkembiri singa. Seterusnya beliau berkata, bawakan saya dinar khadam dan 2 orang perempuan. Lalu mereka pun membawa ke hadapan Sayyidina Ali yang dikehendakinya, iaitu dinar untuk khadam ni dengan 2 orang perempuan. Beliau mengatakan, ambillah perempuan ni. Sekiranya beliau seorang perempuan dan masukkannya ke dalam sebuah rumah, kalau betul-betul dia perempuan ni, kemudian pakaikan kepadanya beberapa helai pakaian, kemudian hitunglah bilangan tulang rusuk kedua-duanya. Yang ni yang cerita nak highlight konon-kononnya ni tuan ni. Dia suruh hitung bilangan tulang rusuk perempuan tadi. Mereka pun membilanglah tulang rusuk kedua-dua, tulang rusuk perempuan ni di kiri kanannya ni. Didapati jumlahnya 11, manakala sebelah lagi 12. Wah, kurang 1. Maknanya lelaki lah ni kan. Ali berkata, Allah Maha Besar. Setelah itu Ali memerintahkan supaya ia diberikan sehelai kain selendang dan kasut dan dibawa kepada kaum lelakinya. Pasal dia dikira lelaki sebab kurang 1, 11 kurang 1. Okay. Suaminya berkata, wahai Amirul Mukminin, isteri saya dan juga sepupu perempuan saya telah tuan pisahkan dengan saya, dan tuan juga telah menganggap dia termasuk golongan lelaki. Sepasal dia dah dikira, tengok, kurang.
Dari manakah Tuan mengambil kisah ini? Jawab Ali, saya mengambilnya daripada bapa saya, iaitu Adam alaihissalam. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Hawa daripada tulang rusuk Adam. Ini familiar kita dengar ni tuan kan. Tulang rusuk lelaki kurang satu berbanding dengan tulang rusuk perempuan, iaitu kurang satu tulang rusuk. Kononnya saja ni tuan. Kemudian Ali memerintahkan mereka mengeluarkan isteri lelaki tersebut. Tuan-tuan, yang kita baca-baca tadi tu tuan-tuan, kisah di atas tak boleh dijadikan hujah. Kisah ini kerana Ibnu Adi Hatim menyatakan ia merupakan maudhu', palsu bang. Kisah palsu. Sebenarnya tuan, tulang rusuk lelaki dan perempuan sama ya jumlahnya, 12. Ikut sains ke, ikut biologi ke, dikira sama jumlahnya. Dan kefahaman tentang tulang rusuk wanita ni daripada tulang rusuk tu bukan dari batang tulang rusuk tu diciptakan wanita, bukan. Rasulullah menggambarkan tabiat atau karakter perempuan tu macam tulang rusuk, macam bengkoknya macam tulang rusuk. Kalau dipaksakan lurus patah, dia kena dilemah lembutkan, dia tak boleh drastik. Dia tak boleh drastik. Dia diumpamakan seperti bukan dicipta dari tulang rusuk, bukan kan? Dan tak ada kait-mengait pun sebenarnya. Dulu-dulu kita memang percaya ni. Sebab ada dengan hadis wanita itu daripada tulang rusuk, kan tak? Daripada tu bukan dari ciptaan batang tu, bukan. Dari itu menunjukkan legends, menunjukkan sifat, menunjukkan apa nama, legends maksudnya macam seolah-olah macam tulang rusuk. Dia punya perangai, dia punya karakter, dia punya peribadi itu macam tulang rusuk. Itu yang dimaksudkan. Bukan tulang rusuk tu ditarik keluar jadikan Hawa, bukan. Tulang rusuk kita sama. Sama saja, lelaki dan perempuan sama. Jadi kita betulkan balik pahaman. Tambahan pula kisah ni kisah palsu tuan. Kisah palsu, maudhu'. Kata Imam Az-Zahabi. Baik, malam ni tuan, kisah yang kita nak tengok ialah kisah Tariq bin Ziyad membakar kapal yang kita sebut minggu lepas. Kisah ini begitu masyhur sampai sekarang ni, masyhur betul. Dan tak perlu sebarang komentar lagi. Memang masyhur betul lah kisah ni. Dan banyak tersebar dalam buku-buku sejarah, terutama bila sebut Andalusia. Andalusia ni seberang daripada Maroko Maghribi. Ada selat kecil saja untuk ke Mediterranean yang menghubungi Maroko dengan sebelahnya, Spanyol, Cordoba, Andalusia, sebelahnya. Baik. Pembakaran dilakukan kononnya oleh Tariq bin Ziyad setelah berjaya mendarat Andalusia. Bawa kapal banyak-banyak mendarat di seberang Andalusia ni. Lalu dia menyampaikan pidato kepada tenteranya dalam usaha menggalakkan tenteranya bertempur habis-habisan. Jadi dia bakar kapal dia ni. Sejarah mencatatkan ketika Tariq bin Ziyad menyeberang ke Spanyol untuk menggalakkan, untuk menaikkan semangat bala tenteranya dan fokus betul, tidak berfikir lagi untuk pulang, untuk berpatah balik. Beliau pun telah menyampaikan pidatonya yang terkenal, yang banyak dalam buku sejarah. Bunyinya macam mana tuan? Bunyinya, kononnya macam ni bunyinya. Wahai sekalian manusia, di mana kau nak lari? Kau nak lari ke mana sekarang? Lautan luas di belakangmu, kapal sudah nada ni. Musuh pula di hadapanmu, musuh di hadapan, belakang laut. Demi Allah, tidak ada apa lagi yang dapat kamu lakukan selain daripada mengikhlaskan diri betul-betul, fokus betul-betul dan bersabar berhadapan musuh ni. Ketahuilah sesungguhnya anda di bumi Spanyol ini adalah lebih disia-siakan berbanding anak-anak yatim yang menghadap hidangan. Macam tu sekali. Wah, tu memang masyhur kita dengar. Kisah-kisah yang menceritakan tentang pembakaran kapal-kapal yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad sebenarnya tidak diperoleh sumbernya kecuali 3 sumber. Ada 3 sumber kisah ni. Pertama, dalam kitab Iktifa karya Qardabus, Al-Qardabus.
Kedua dalam kitab Nuzhatul Mushtaq karya Asy-Syarif Al-Idrisi. Yang ketiga sumbernya kitab Al-Mu'attar karya Al-Himyari. Ni ketiga-tiga ni lah yang dapat sumber kisah ni. Ketika menceritakan tentang pertempuran yang diharungi oleh Tariq bin Ziyad dalam usaha menguasai bukit yang diberi nama sempena dengan bukitnya sendiri, Bukit Tariq, sampai sekarang pun dikenali Bukit Tariq, Ibnu Qardabus menceritakan secara ringkas. Kemudian Tariq bergerak ke Cordoba. Wah, sekarang siapa pergi Cordoba dia akan lihat tinggalan Islam, istana yang cantik tuan, hiasan, decoration sangat cantik. Bergerak ke Cordoba setelah membakar kapal-kapalnya, kapal-kapal bala tenteranya dibakar, dan berkata kepada bala tenteranya, berperanglah atau anda semua akan mati. Pilih dua. Kau berperang, tahu kita semua mati. Al-Idrisi sumber kedua pula menjelaskan dengan cara yang lebih terperinci. Al-Idrisi ni bukunya cerita lebih detail pula lagi. Daripada yang tadi, daripada Qardabus tadi. Beliau antaranya mengatakan Jabal Tariq dinamakan demikian kerana mengambil sempena nama Tariq bin Ziyad bin Abdullah bin Wan Mudzanati. Ketika tentera barbar menyerang Spanyol, mereka telah melintasi bukit ini, Bukit Tariq ni, dan seterusnya berkubu berhampiran dengannya, buat kubu di sana. Tariq dapat merasakan orang Arab tidak mempercayainya. Dia rasa tenteranya tak mempercayainya, dan beliau mahu menghapuskan sikap tersebut. Lalu beliau memerintahkan supaya membakar kapal-kapal yang digunakan untuk menyeberang pantai Andalusia tadi ni, dan dengan itu juga hilanglah rasa tidak percaya akan tenteranya. Jangan mahu tak mahu kena hadaplah kan. Pengarang Raud Mu'attar pula mengulangi cerita Al-Idrisi. Kisah tadi ni diulang balik dengan sedikit perbezaan, ada tambahan sedikit perbezaan. Dia kata Jabal Tariq dinamakan dengan demikian mengambil sempena Tariq bin Ziyad bin Abdullah ketika beliau menyeberang pantai Spanyol dengan bala tenteranya dari kalangan bangsa barbar. Tenteranya bukan Arab, barbar. Ada perbezaan, barbar. Beliau berkubu berhampiran dengan bukit tersebut, Bukit Tariq ni. Beliau menjangkakan orang Arab tidak menaruh kepercayaan kepada beliau, dan beliau berusaha mengikis tanggapan demikian. Oleh kerana itu beliau memerintahkan agar kapal-kapal dibakar. Nak menunjukkan fokusnya, konsistennya kan, muktamadnya dia nak memerang ni. Kerana itu dirinya bebas daripada tuduhan tersebut. Nak tunjuk betul-betul berani ni. Baik, difahamkan daripada kisah yang dikemukakan oleh Qardabus, Tariq membakar kapal-kapalnya bagi menghapuskan sangkaan bukan-bukan daripada bala tenteranya. Ni agak-agak lah. Jadi bakar ni memang yakin betul lah ni, bulat betul. Sebaliknya berdasarkan cerita yang dikemukakan oleh Al-Idrisi dan Al-Himyari, difahamkan Tariq merasakan orang Arab tidak mempercayainya dan mengandaikan mereka tidak akan bersama dengannya untuk berkhemah di tepi bukit itu. Ini bermakna perselisihan pendapat berlaku di antara Tariq dan bala tentera yang Arab ni yang bertugas di bawah arahan beliau. Lalu beliau memutuskan membakar kapal-kapal tersebut supaya mereka tidak lagi kembali ke Maghribi seberang, tempat dia bermula tadi ni. Dengan cara itu beliau berjaya membersihkan dirinya daripada tuduhan yang mereka laporkan kepada Panglima Musa bin Nusair nanti. Dia akan report pada panglimanya lah, iaitu Musa bin Nusair. Walau apapun kisahnya, majoriti ulama, kebanyakan ulama sejarah menolak cerita sebegini. Kebanyakan ulama, kata pengarang, kata penulis Profesor Dr. Basri, menolak cerita ini. Walau bagaimanapun terdapat orang yang menyokongnya, ada juga yang menyokong cerita ni dan beranggapan cerita ni benar-benar terjadi. Malah terdapat cerita-cerita yang hampir sama dalam buku-buku sejarah di zaman lampau maupun di zaman sekarang yang membuktikan peristiwa tersebut memang berlaku. Di sini dikemukakan dalil-dalil yang dikemukakan oleh ahli-ahli sejarah yang mensabitkan kewujudan kisah pembakaran kapal ni.
Kemudian akan diikuti dengan dalil-dalil yang menafikannya. Supaya berlaku adil, tengok dalil yang menafikannya. Dan seterusnya membuat pilihan di antara dalil yang dikemukakan oleh kedua golongan ini. Ini bagusnya buku ni. Antara alasan dan contoh lama yang digunakan oleh golongan yang mensabit, yang menetapkan kewujudan peristiwa pembakaran kapal ini ialah A. Pendirian yang diambil oleh Aryad Al-Habashi yang menyeberang lautan ke negara Yaman. Beliau telah membakar kapal-kapalnya dan menyampaikan pidato kepada para tenteranya menyerupai pidato Tariq. Sama macam ucapan Tariq kepada bala tenteranya. Jadi nak menunjukkan mana satu kan. Kedua, pendirian yang diambil oleh Panglima Parsi dan Hiras yang dihantar oleh Maharaja Kisra bersama-sama dengan Saif bin Ziyazan ke negara Yaman bagi membebaskannya daripada pemerintahan orang-orang Habsyah. Beliau juga pun sama membakar kapal-kapalnya dan menyampaikan pidato yang hampir sama kepada tenteranya. Ini hampir sama dengan ucapan yang kita dengar daripada Tariq bin Ziyad tadi. Tariq bin Ziyad. C. Pendirian yang diambil oleh Asad bin Al-Furat yang diceritakan oleh Abu Bakar Al-Maliki, pembuka pulau Sisili di Turki bawah, di Laut Mediterranean, yang terkenal, juga telah mengambil tindakan yang sama. Asad Al-Furat ni, dia pun membakar kapalnya apabila tentera dan panglimanya cuba memberontak ke atas beliau dan meminta beliau meninggalkan pulau itu dan kembali semula ke Kairawan. Ucapan yang sama juga. Pendirian yang diambil oleh Arinan Cortes yang dikemukakan oleh sejarawan Spanyol dan pahlawan-pahlawannya yang membuka Meksiko dalam tahun 1511 Masihi. Diceritakan Panglima Spanyol ni berjaya membongkar satu konspirasi yang dilakukan oleh sekumpulan panglimanya untuk melarikan diri dengan kapal untuk pulang ke Spanyol kembali. Di waktu itu Cortes memerintahkan supaya tenteranya mendarat dan memunggah barang-barang yang mereka bawa ke pantai Amerika, untuk di sebelah Meksiko sana. Setelah itu beliau pun membakar kapal-kapalnya supaya konspirasi panglima-panglimanya untuk lari ke Spanyol balik ni batal, tak jadi, untuk menggagalkan matlamat konspirasi tadi. Ini ada dalam sejarah Maghribi dan Andalus hasil karya Ahmad Mukhtar. Tu maknanya ada kes-kes lain yang seumpama ni, ada 3 kan, kes pembakaran kapal. Ada 4, sorry. Antara alasan yang digunakan oleh yang menafikannya, yang menafikan pula tuan, ni yang menafikan ni lagi kuat ni nampaknya. Tariq bin Ziyad tidak dapat mencari jalan untuk pulang dengan membakar kapal-kapal tersebut. Lebih-lebih lagi beliau berada di bumi asing, yang mana beliau sendiri tidak tahu bagaimana perjalanan hidup beliau seterusnya di bumi itu, dan bagaimana pula nasib yang bakal dialami oleh tenteranya. Tentu tak patut kalau dia bakar di bumi asing. Kalau dia bakar, macam mana nak balik? Macam itulah kan, dibakar kenderaan, macam mana nak balik nanti ni? Ni bumi asing yang dia pergi ni. B. Tariq bin Ziyad sendiri pernah menghantar surat kepada Musa bin Nusair, panglimanya yang di Morocco ni, yang di Maghribi ni, untuk memohon bantuan daripada panglima ni selepas beliau menyeberang Selat Gibraltar, menyeberang Spanyol ni, dan berdepan dengan tentera Kut di Spanyol. Musa Nusair menghantar sejumlah 5,000 orang tentera. Persoalannya di sini, bagaimana Musa boleh mengangkut tentera bantuan ini sekiranya Tariq bin Ziyad telah membakar kapal-kapal? Macam mana nak hantar? Betul juga, tak menasabah. Dalam peristiwa tu dia memang mohon panglima ni untuk menghantar bala tentera tambahan kan. Kalau dia dah bakar, macam mana nak sampai tentera ni? Berikutnya, seandainya Tariq bin Ziyad membakar kapal-kapalnya, bagaimana kilang-kilang pembinaan kapal yang dipunyai oleh orang-orang Islam pada waktu itu dapat menampung keperluan buat kapal dengan jumlah yang begitu banyak, nak hantar 5,000 orang tentera?
Kalau nak kena siap cepat, kapal nak buat ni bukan senang. Nak hantar 5,000 tentera dalam tempoh yang singkat. Kerana kilang-kilang yang ada pada masa itu kilang-kilang tradisi lah. Ya tak? Tentu tak dapat nak menampung buat kapal untuk menghantar sejumlah tentera yang ramai, 5,000 orang. Macam tak logik. Ya tak? Kalau bakal buat pula kapal baru, menanti berbulan-bulan, kadang bertahun nak buat kapal ni, nak hantar 5,000 tentera. Seandainya kapal dibakar oleh Tariq bin Ziyad adalah kapal kepunyaan Julian pemerintah Sabtah, persoalannya atas perintah siapakah Tariq membakarnya? Kalaulah kepunyaan orang lain, siapa pula yang memerintahkan yang membakar? Seandainya kapal-kapal itu kepunyaan negara Islam, katalah kapal itu milik kerajaan Islam, persoalannya bagaimana Tariq boleh menggunakan harta kerajaan mengikut selera nafsunya? Kita bakar je lah, mana boleh. Bukankah sepatutnya beliau perlu mendapat keizinan terlebih dahulu daripada khalifah untuk berbuat demikian? Bukan bertindak membazir begitu, bukan bertindak sewenang begitu. Ini milik kerajaan, milik pemerintah, kan tak? Bukan milik peribadi. Tariq dan anggota tenteranya berperang kerana menyebarkan akidah Islam. Bermula daripada saat mereka menyeberang Gibraltar, mereka adalah mujahidin yang bersedia untuk mati syahid, dan Tariq benar-benar faham akan perkara itu. Dia tak ada timbul soal bakarlah kapal, tak ada. Memang tenteranya memang berjuang untuk mati syahid. Itu memang sudah tertanam, terhunjam dalam jiwa masing-masing anggota tentera ni. Tak perlu ada membakar kapal supaya betul-betul, tak ada. Okey. Baik, apa kata penulis? Kisah di atas tidak boleh dijadikan hujah. Kisah pembakaran kapal oleh Tariq bin Ziyad tak boleh jadi hujah. Kerana apa? Hal ini kerana melalui pengamatan penulis terhadap alasan-alasan golongan yang mensabit dan menafikan kisah-kisah ini, jelas tidak semestinya cerita yang masyhur, yang terkenal, yang biasa sudah ni di lidah masyarakat, maka dia pun dianggap benar. Bukan, tak mesti cerita tu masyhur maka dianggap benar, tak. Ada banyak benda-benda yang masyhur ni tapi tak betul. Dan ada satu buku masyhur tapi tidak sahih. Ada, nanti satu masa kita baca. Ini bermakna tidak semestinya kisah yang dijadikan alasan oleh golongan yang pertama adalah benar. Seandainya kisah tersebut benar, Tariq bukan orang yang pertama membakar kapalnya, ramai lagi yang lain. Bahkan beliau telah didahului oleh ramai orang yang membuat demikian. Jika dilihat kepada golongan yang menolak kisah di atas, didapati alasan yang dikemukakan oleh mereka adalah benar dan selaras dengan strategi yang diletakkan oleh Tariq bin Ziyad sendiri, yang menyedari perbuatan membakar kapal pada waktu itu mendatangkan bahaya besar kepadanya. Memang mudarat, ya tak? Nak bawa anggota kan, tambahan, nak balik nanti. Jadi dorongan-dorongan dakwah dan rahmah Islam dalam dakwahnya ni ada tujuan utama misi dakwah ni, membawa rahmat, dan objektif yang menyebabkan kedatangan tentera Islam ke bumi Sepanyol bukan sekadar nak berperang, kita nak menyebarkan yang benar. Sebenarnya adalah lebih kuat lagi berbanding dengan dorongan yang lain. Tujuan sebenarnya nak menyebarkan Islam, nak bawa rahmat, nak membebaskan manusia daripada pengabdian sesama makhluk. Itu misi sebenarnya, kan? Bukan semata-mata nak pergi membunuh, kan? Tidak sewajarnya orang-orang Islam menguzurkan diri dari terlibat dalam sebarang pertempuran atau mengorbankan jiwa raga mereka demi menegakkan kalimah Allah. Kalau dah terpaksa, sumber-sumber Andalusia sendiri, lebih-lebih lagi yang pertama, tidak menjelaskan kisah pembakaran kapal yang tidak sunyi daripada mempunyai hubungan dan kaitan dengan kisah penyampaian pidato yang dibuat oleh Tariq. Yang sumber awal-awal sendiri pun tak sebut. Berhubung dengan penyampaian pidato yang disampaikan oleh Tariq bin Ziyad kepada tenteranya, terdapat dalam beberapa sumber, antaranya At-Tarikh Abdul Malik bin Habib dan Naf At-Taib hasil karya Al-Muqri, dan Al-Imamah wa Siyasah yang disandarkan kepada Ibnu Qutaibah. Sesetengah ahli sejarah meragui penyandaran pidato itu. Ada juga pakar-pakar sejarawan kita ni meragui
ucapan itu ucapan Tariq bin Ziyad, meragui. Tak sepakat pun kan? Berdasarkan ia hanya satu potongan sastra yang unggul, yang mana tidak mungkin Tariq bin Ziyad mengungkapkannya kerana tenteranya tidak mungkin dapat memahaminya. Kerana mereka semuanya, panglima dan tenteranya adalah daripada bangsa barbar. Dia tak boleh ni sebab bangsanya, tenteranya bangsa lain. Tariq bin Ziyad Arab, sedangkan tenteranya lain, barbar. Tak faham pun. Jadi meragukan. Walaupun kritikan ke atas, walaupun kritikan di atas kelihatan munasabah, logik, boleh diterima akal, tidak ada halangan yang membolehkan Tariq menyampaikan pidato kepada tenteranya sebagaimana biasa yang dilakukan oleh panglima tentera yang memuka sesebuah negara berbagai-bagai zaman. Iyalah, memang betul lah tu kan. Walaupun begitu, adalah diyakini, kata pengarang, diyakini dalam situasi ini sudah tentu pidato beliau itu dikeluarkan dalam bahasa barbar. Sebab tenteranya barbar. Macam mana bahasa barbar saya pun tak tahulah. Bahasa barbarian. Bukan dalam bahasa Arab sebagaimana dinyatakan oleh ahli sejarah. Jadi yang dicakap oleh Tariq bin Ziyad itu dalam bahasa tenteranya. Kemudian datang penulis Arab selepas itu dan mereka telah memindahkan cerita tersebut ke dalam bahasa Arab dengan diselangi dengan unsur-unsur khayalan, ditambah-tambah, dibumbui supaya jadi indah, tambahan dan juga perubahan sebagaimana biasa menjadi adat para penulis, nak nampak cantik, nak nampak sastra kan. Dari sini dapat dinyatakan adalah tidak jauh kiranya Tariq telah menyampaikan pidato kepada bala tenteranya dari kalangan bangsa barbar dalam bahasa mereka, dalam bahasa barbar, supaya dipahami oleh tenteranya. Oleh kerana itu adalah suatu yang tidak logik kalau Tariq berpidato kepada mereka dalam bahasa yang mereka mungkin tidak pelajari, tak tahu atau tidak dapat memahaminya. Kenapa? Bahasa Arab, orangnya bahasa barbar, tentu tak logik. Penggunaan bahasa barbar di saat genting seperti ini adalah satu perkara yang perlu untuk mendapatkan faedah segera supaya dipahami arahan sang panglima, ketua pasukan ni. Tak mungkin bahasa Arab, mestilah bahasa yang senang dipahami oleh pengikut, oleh anggotanya, iaitu barbar. Syekh Mansur telah mengkritik kisah ini dalam bukunya Kisah-Kisah yang Tidak Sabit, kata Imam Zahabi. Jadi meragukanlah kisah kononnya Tariq bin Ziyad membakar kapal ni macam payah nak diterima akal. Ditambah pula oleh adanya kes-kes lain yang seumpama itu, entah kes sama tu masuk sini, tak pasti kan, tidak pasti, diragui kan. Yang paling nyata sekali harta kerajaan kan tu pembaziran. Macam mana nak hantar bantuan? Semua tu munasabah, ya tak? Okey. Last, kisah seorang hamba diazab dalam neraka. Wah, ini pun menarik ni tuan ni. Ini menarik ni tuan ni, Ini menarik ni. Ada seorang lelaki dimasukkan dalam neraka. Wah. Lalu Ya Hanan, Ya Manan, selama 2000 tahun dalam neraka dia menyebut Ya Hanan, Ya Manan, Ya Manan. Ni nak menunjukkan zikir lah ni, kan? Orang tarikat ajar ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, konon ceritalah ni, wahai Jibril, kau keluarkan hamba-Ku itu. Dia sekarang berada di sekian-sekian tempat, di lokasi-lokasi neraka, ada lubang-lubang, ada kawah-kawah, ada macam-macam kan, luas. Tuhan beritahu di lokasi ni, di tempat ni, lokasi ni, kau pergi ambil hamba-Ku itu. Lalu Jibril pun pergilah ke neraka. Beliau mendapati ahli neraka itu menundukkan mukanya di atas hidungnya. Tunduklah semua kan? Semua tunduk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Jibril, pergilah ke tempat ini, tempat ni, kau keluarkan hamba-Ku itu daripadanya. Tuhan beritahu lagi lokasinya, tempat sekian-sekian, kau pergi. Apabila hamba itu berdiri di hadapan Allah Tabaraka wa ta'ala, Allah berkata kepada hamba yang dibawa keluar oleh Jibril ni, wahai hamba-Ku,
Bagaimana anda merasai tempat anda tu? Tempat yang kau diseksa dalam neraka ni macam mana kau rasa? Jawab si hamba tadi, seburuk-buruk tempat dan seburuk-buruk tempat tidur. Itulah paling buruk, tempat yang paling teruk, tempat yang paling buruk, tempat yang paling teruk, tempat tidurnya. Allah pun berfirman kepadanya, kembalikanlah semula hamba-Ku itu ke tempatnya. Kembalikan balik. Hamba itu berkata, wahai Tuhanku, bukan ini yang menjadi harapanku, ya Allah. Aku tak harap pun, aku tak bukan itulah harapan aku nak kembali balik. Tak jadi impian aku nak balik balik, ya Allah. Tempat-tempat teruk. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, masukkan hamba-Ku itu dalam syurga. Wah. Ni ada kisah ni tuan ni. Kalau kita dengar-dengar orang tarikat, ada kisah ni. Dia nak ajar zikir kononnya. Apa kata penganalisa tuan? Kisah di atas tak boleh dijadikan hujah. Jangan nak buat cerita, ada dalam neraka seorang hamba masuk neraka di tempat teruk, dia berzikir 2000 tahun, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Ya tak? Kan? Kisah di atas adalah hadis daif jiddan. Daif yang terlampau teruk lah. Terlampau teruk, daif, terlampau lemah. Terlampau lemah, bersangatan lemahnya menurut Al-Albani. Ia dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid daripada jalan Salam bin Miskin. Katanya Abu Zilalah Al-Qasma'i memberitahu kepada kami daripada Anas bin Malik daripada Nabi SAW, lalu baginda menceritakan kisah tadi. Konon berbunyi demikian. Menurut pengkritik ulama kontemporari ini, Al-Albani rahimahullah, sanad hadis ni orang-orang dalam tu ada yang dhaif jiddan, teruk betul. Nama sebenar Abu Zilal ni sebut ni, Abu Zilal dalam tu. Namanya ialah Hilal bin Maimun. Kata Imam Az-Zahabi, beliau seorang yang sangat lemah. Sangat lemah. Wahn bimarrah, sangat lemah lah. Kata Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i, beliau seorang yang lemah. Bukan seorang dua yang cakap ni pun, kan? Imam Az-Zahabi juga, An-Nasa'i juga, Ibnu Ma'in juga. Kata Ibnu Adi, rata-rata hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zilal atau Hilal bin Maimun ni tidak disokong oleh mana-mana perawi. Tak ada sokongan oleh mana-mana perawi yang terpercaya. Tak ada yang menyokong hadis dia. Kata Bukhari, beliau meriwayatkan banyak hadis mungkar, hadis yang tak boleh diterima, tak boleh dipakai. Imam Bukhari pun mengkritik kisah ni. Jadi kisah seorang hamba ni kita tak boleh pakai, tuan. Tak boleh bawa cerita, kan? Kononnya dia berzikir dalam neraka 2000 tahun pun, dia pun Tuhan kasih sama dia, keluarkan dia masuk dalam syurga. Kisah tidak benar, kan? Kisah tidak benar. Baik, sambung sikit lagi. Kisah 40 orang orang abdal dalam kalangan umat Muhammad. Abdal ni kategori wali-wali lah, orang tarikat, orang sufi. Tahulah ni kedudukan makam seorang sampai abdal ni rasanya hebat lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tetap ada di kalangan umat aku ni 40 orang lelaki. Tetap akan ada 40 orang di kalangan umat aku ni yang lelaki ni, hati-hati mereka berada pada hati Ibrahim, berada pada hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menolak kejahatan yang dilakukan oleh penduduk bumi dengan sebab mereka. Dengan sebab adanya 40 orang ni, Allah menolak keburukan, kejahatan yang berlaku di bumi ni dengan sebab adanya mereka ni. Mereka dipanggil abdal, maknanya dia wali dahsyat ni. Kenapa kedudukan dahsyat ni? Mereka tidak memasuki syurga dengan salat, dengan puasa dan juga sedekah. Dia tak masuk syurga dengan sebab solat, puasa dan sedekah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, dengan sebab apalah kalau begitu dia masuk syurga? Abdal ni, 40 orang ni yang tetap ada di kalangan umat Muhammad ni, dia masuk kalau tidak dengan salat, kalau tidak dengan puasa, kalau tidak dengan sedekah, jadi pasal apalah dia masuk syurga? Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, dengan kemurahan dan dengan nasihat yang mereka sampaikan kepada orang-orang Islam.
Kononnya begitulah tuan. Kisah ini juga adalah kisah yang tak boleh dijadikan hujah, kata pengarang. Kerana kisah ini berdasarkan hadis dhaif jiddan. Lagilah parah. Hadis yang sangat-sangat dhaif menurut Syekh Al-Albani. Ia dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Abu Naim pula menukilkan daripada beliau dalam kitab Al-Hilyah, katanya Ahmad bin Daud Al-Makki memberitahu kepada kami, katanya Sabit bin Iyash Al-Ajdab memberitahu kepada kami, katanya Abu Raja' Al-Kalbi memberitahu kepada kami, katanya Al-Amash memberitahu kepada kami daripada Zaid bin Wahab, daripada Abdullah bin Mas'ud, iaitu Ibnu Mas'ud, katanya Abu Naim hadis ini gharib, ganjil, pelik. Daripada hadis Al-Amash daripada Zaid, kami tidak menulisnya melainkan daripada hadis Abu Raja'. Kata Al-Albani, nama sebenarnya ialah Ruh bin Al-Musayyab. Nama sebenar perawi ini kan, Zaid bin Wahab. Nama sebenarnya ialah Ruh bin Al-Musayyab. Kata Ibn Adi, hadis-hadisnya tidak terkawal, tidak terpelihara. Maknanya terdedah kepada macam-macam, bercampur-campur, tidak terpelihara. Kata Ibn Hibban, beliau meriwayatkan daripada perawi-perawi yang dipercayai hadis-hadis maudhu'. Perawinya hadis-hadis maudhu', banyak hadis-hadis palsu, dan mengangkatnya menjadi marfu', disandar pada sahabat kepada Nabi ke, dan tidak halal meriwayatkannya, kata Ibn Hibban. Ibnu Ma'in pula mengisyaratkan, Ibnu Ma'in ni pun ulama hadis ni tuan ni, mengisyaratkan kelemahan hadis riwayat beliau dengan kata-kata Suwaili. Sabit bin Iyash tidak dikenali, ada perawi dalam tu tak dikenali. Begitu juga dengan perawi yang meriwayatkan daripada beliau. Maknanya kisah seumpama ini meragukan gara-gara adanya perawi-perawi yang dhaif, yang tak dikenali, yang tak diketahui, kan? Tapi masyhurlah kisah ni tuan ni. Wali Abdal ni jangan bermain, ya tak? Kalau tengok YouTube kan, ya tak? Ada menggunakan kisah seumpama ini. Adanya wali ni lah boleh jadi selamat, ya tak? Kan? Jadi saya kira cukup sekadar itu tuan-tuan. Mudah-mudahan kita akan sambung akan datang kisah yang sangat menarik tuan minggu depan. Kisah orang beriman masuk syurga dengan cara terbang, Pak. Terbang masuk syurga. Wah, ini dahsyat ni tuan ni. Dahsyat. InsyaAllah minggu hadapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.